Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan at Cikgu Intan Channel untuk tajuk yang seterusnya iaitu Unit 2.5 Sains KSSM Tingkatan 5 iaitu Teknologi Pemprosesan Makanan. Okey, kalau dalam kelas yang lepas kita dah belajar tentang teknologi pengeluaran makanan. So, hari ini kita nak tengok makanan yang dikeluarkan tu bagaimana ia diproses. So, nak tengok macam mana caranya ia diproses? So, jom kita tengok pada slide yang seterusnya. Sebelum kita mulakan, jadi jom kita lihat dulu apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so pada akhir pembelajaran kelas ini, kamu dapat berkomunikasi mengenai teknologi pemprosesan makanan. Okay, jadi sebelum tu, cikgu nak kongsikan pada kamu satu graf yang menunjukkan peningkatan jumlah kemasukan pesakit dalam iaitu Institut Kanser Negara bermula daripada tahun 2014 sehingga 2019. Kalau kamu dapat lihat, saban tahun akan ada peningkatan yang sangat tinggi bermula daripada 2,929 kepada 10,764 pada tahun 2019. So agak-agak kamu mengapa ini boleh terjadi? So, jom kita tengok. Jadi puncanya tak lain tak bukan adalah melalui pemakanan kita. Kalau kita alami penyakit, contohnya kita kata diabetes ataupun darah tinggi, kita kata itu adalah penyakit keturunan. Tapi ia disebabkan oleh pemakanan kita yang memang daripada kecil kita dah biasa dengan pemakanan yang macam tu. Jadi disebabkan itulah kita boleh mengalami sakit yang sama. Jadi sebenarnya pemakananlah adalah perkara yang memang perkara utama yang mempengaruhi, faktor utama yang mempengaruhi sebab data tadi. Jadi sekarang saya menunjukkan satu gambar yang menunjukkan gambaran makanan segar. Apakah makanan segar yang kamu faham? So mungkin kamu boleh bagi contoh sayuran, buah-buahan ataupun barangan basah seperti ayam, ikan, udang. Okey. So pakar nutrisi sangat menggalakkan kita semua untuk mengambil makanan yang segar, pengambilan makanan yang segar. Tetapi persoalannya, adakah makanan segar ni tahan lama? Adakah ia boleh disimpan dalam tempoh yang lama? Jadi disebabkan itulah makanan-makanan segar ini perlu diproses. Saya boleh bagi contohnya adalah pisang. Okay? Kalau kamu ada pisang, pisang tu kita boleh proses menjadi pelbagai jenis aneka makanan yang lain. Contohnya kamu boleh buat keripik pisang supaya dia lebih tahan, ataupun kamu boleh buat pengat pisang, ataupun kek pisang, supaya makanan tu boleh disimpan dengan lebih lama setelah kita proses. Jadi apakah teknologi pemprosesan makanan? So jom kita lihat. Teknologi pemprosesan makanan adalah proses bahan mentah yang diubah kepada satu bentuk yang lain. Okey, macam contoh saya bagi tadi lah. Itu adalah teknologi pemprosesan makanan. Dan tujuan teknologi pemprosesan makanan ini adalah untuk menjadikan makanan kita lebih tahan lama. Menjadikan makanan lebih enak. Menjadikan makanan kita lebih menarik. Dan juga makanan yang kita makan tu lebih mudah untuk dicernakan. Okey, boleh dapat tak gambaran tentang teknologi pemprosesan makanan ni? Kalau dah dapat, so hari ini kita terus kepada 3 fokus kita untuk kelas hari ini, iaitu yang pertama, kita nak lihat apakah teknologi yang digunakan, teknologi pemprosesan makanan yang kita gunakan dan apakah kaedah yang kita gunakan. Maksudnya bagaimana cara kita memproses makanan tersebut, dan yang ketiga, contoh produk makanan yang terlibat. Jadi, untuk bahagian satu ni, kita akan fokuskan kepada 8 teknologi pemprosesan makanan. Apakah 8 teknologi tersebut? Yang pertama, memasak. Yang kedua, penapaian. Yang ketiga, pendehidratan atau pengeringan. Yang keempat, pempascuran. Yang kelima, pengetinan. Yang keenam, penyejuk bekuan. Yang ketujuh, penyinaran, dan yang ke-8 adalah pembungkusan vacuum. Jadi, serasa saya daripada ke-8 teknologi pemprosesan ni, mesti kamu pernah dengar beberapa teknologi ni. Contohnya memasak tu dah biasa dah dengar setiap hari, dah biasa memang tengok mak kamu memasak setiap hari kan. Pengetinan pun kita dah biasa tengok, banyak makanan yang
menggunakan teknologi pemprosesan jenis ini dan juga yang lain. Jadi hari ini kita akan fokuskan satu persatu pada next slide. So jom kita tengok next slide. Teknologi yang pertama yang sangat famous adalah memasak, di mana setiap hari kita beli barang-barang yang segar dan kita masak. Dan ini adalah kaedah yang sangat orang kata apa diyakini lah sebab kita buat sendiri. Okay? Kaedah memasak tu. Okay, kita tahu apa bahan yang kita gunakan. Dan kita tahu bahan yang kita guna tu adalah bahan mentah yang segar. Okay, jadi kaedah memasak ni adalah kaedah kita memanaskan makanan mengikut teknik yang tertentu dan mengikut kesesuaian. Contohnya kalau awak rasa awak nak makan ayam percik panggang, takkan awak nak letak dalam kuali yang ada minyak. So, kaedah dia adalah kita panggang. So, banyak lagi kaedah yang mengikut kesesuaian. So, apa yang awak rasa nak makan, awak gunakan kaedah tu. So, yang contohnya adalah celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan juga kukus. So, kita tengok contoh satu persatu yang menggunakan kaedah mengikut kesesuaian tadi. Okey, yang pertama gulai ayam. Okey, gulai ayam awak kena tumis dulu. Kemudian kita menggulai lah. Okey, kita kena tumis dulu. And then seterusnya ikan goreng. Oh, sedapnya ikan tilapia kita tu kan yang digoreng. Okey, seterusnya ayam panggang. Wah, sedapnya. Okey, ayam panggang. Okey, seterusnya sayur goreng. Dan yang terakhir aneka kek lah yang awak tengok kek ni kebanyakan ada yang dikukus, ada yang dibakar kan. Okey, so dah faham kan teknik tentang memasak ini, teknologi pemprosesan iaitu memasak. Okey, yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Teknologi pemprosesan yang kedua adalah penapaian. Okey, apa itu penapaian? Serasa saya awak dah biasa dengar kan penapaian ni. Untuk tajuk Form 5 ni awak ada belajar tentang proses penapaian di mana macam mana kita nak hasilkan etanol. Okey, alkohol lah kan, etanol tu. Okey, jadi penapaian ni adalah proses yang kita menggunakan larutan gula dan juga yeast. Okey, campuran larutan gula dan juga yeast. Kita akan salurkan kepada air kapur. Di mana di akhirnya kita akan dapat lihat dekat eksperimen ni, air kapur tu akan kelihatan keruh. Okey, kalau kamu dah biasa belajar daripada form 2 lagi, kalau air kapur tu bertukar menjadi keruh, itu menunjukkan adanya kewujudan gas karbon dioksida. So, selain daripada gas karbon dioksida, karbon dioksida tu hanya dia punya side je lah, side produk dia. Okey, yang utama yang dihasilkan adalah etanol. Okey, etanol. Okey, so itulah yang kita belajar tentang penghasilan etanol tu. So, ini adalah contoh yang saya cakap proses penapaian tadi. Okey, proses penapaian adalah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, tindakan yeast dan juga mikroorganisma berfaedah yang lain. Yang macam kita dah belajar sebelum ni tentang mikroorganisma berfaedah. So, ada kebaikan mikroorganisma ni dalam proses penapaian ni kan. Okey, so kita lihat persamaan dia. Okey, glukosa. Bila glukosa tu air gula lah. Bila kita tambah dengan yeast, campur dengan yeast akan menghasilkan bahan X dan juga karbon dioksida. Ni selalu keluar dalam soalan exam. So what is X? What is X? So X adalah etanol. Dan side product dia adalah karbon dioksida yang menyebabkan kekeruhan air kapur tadi. So contoh dia adalah tapai. Saya orang Kelantan sebut tapai lah, tapai. And then kicap. Okay, kicap ni kalau awak tengok cara penghasilan dia, saya pernah buat dulu masa dekat universiti. Memang saya rasa macam tak lalu nak makan kicap. Tapi kicap tu sedap kan? So kicap adalah salah satu contoh hasil daripada proses penapaian. Tempe, yogurt. Okay, yogurt masam kan? Ada orang tak suka, ada orang suka. Dan yang terakhir adalah kimchi. Okay, siapa pernah makan? Saya tak pernah makan kimchi ni. Tapi saya tanyalah sebab saya memang tak makan makanan-makanan Korea ni. Okay, kimchi ni kebanyakan yang saya tanya dia orang kata tak sedap. Okay, kimchi ni rasa dia masam-masam. Dia ditapai jugalah, proses penapaian jugalah yang direndamkan lama, dibiarkan lama. Okay, so dia jadi masam. Okay, so kimchi adalah salah satu contoh proses penapaian. Produk ataupun contoh produk hasil daripada proses penapaian. So kita lihat kepada teknologi pemprosesan yang ketiga pula. Teknologi pemprosesan yang ketiga adalah pendehidratan ataupun pengeringan. Okey, kalau dengar pengeringan tu rasanya awak dah boleh dapat gambaran dah. Okey, tengoklah dekat gambar ni ada kucing gemuk tengah tunggu ikan
yang dijemur di bawah cahaya matahari. Dah hijau dah dia sambil menibas ekor dia. So kita tengok kaedahnya. Kaedahnya bagaimana dilakukan adalah penyingkiran. Ia adalah proses penyingkiran air daripada makanan melalui proses pendehidratan dan juga penyedatan. Dengan cara macam mana? Ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan untuk pendehidratan ni. Yang pertama, dengan cara kita jemur di bawah cahaya matahari macam dalam gambar ni kita tengah jemur ikan tu kan. Okay, yang kedua, dengan cara kita mengeringkan dia dengan nyalaan api. Ini serasa saya, kalau saya tengok mungkin macam salai lah kot kita nak buat proses pengeringan supaya dia lebih tahan. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah mengeringkan ia dengan ketuhar. Sebab bila kita masukkan dalam ketuhar, oven ni, dia akan mengeringkan. Sebab tahu, tengok beza kalau kek yang dikukus dengan kek yang kita masuk dalam oven, yang kita bakar. Okey, sebab bila tak ada air tu, dia akan lebih kering lah keadaan dia. So, keadaan yang kering ini menyebabkan tiada mikroorganisma yang boleh aktif lah, boleh tumbuh dekat situ. So, pertumbuhan mikroorganisma tu akan jadi terencat. So, kita tengok contohnya adalah ikan kering. Okay, ikan kering, sotong kering, udang kering, dry fruit, buah-buahan kering, kemudian dry nuts, okay, kacang yang kering, dan yang terakhir adalah susu tepung. Di mana susu tepung juga menggunakan kaedah pendehidratan macam ni, dia buang air daripada susu tersebut. Buang kandungan air daripada susu tersebut yang asalnya susu tu dalam bentuk keadaan cecair, dan kita buang dia akan lebih lama lah bila dia dalam keadaan kering. Sebab mikroorganisma tak boleh berada di kawasan yang kering tanpa air. Okay, sebab air adalah salah satu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so kita pergi kepada kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat adalah pempasturan. Okey, kalau kamu dapat lihat dalam gambar tu ada gambar air kotak, jus dalam botol, dalam kotak kan. Okey, selalunya dalam kotak lah. Okey, kaedah ini adalah kaedah pemanasan cecair pada suhu di bawah takat didih air. Okey, kamu belajar takat didih air 100 kan? Tapi bila saya kata di bawah takat didih air, maksudnya bawah daripada 100. Tujuannya adalah untuk kita membunuh patogen. Patogen kalau kamu ingat, dia adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okay? Dan seterusnya, ia terus disejukkan dengan cepat. So, mula kita panaskan dia, kemudian kita sejukkan dia dengan cepat. So, suhu yang sesuai untuk buat pemanasan cecair ni adalah dengan 63 darjah Celsius sekiranya selama 30 minit dan 72 darjah Celsius sekiranya selama 15 minit. Okey, pemanasan tu. Okey, jadi setelah kita buat proses pemanasan, patogen dah dibunuh dan akhirnya kita terus sejukkan dia secara serta-merta di dalam peti sejuk. Okey, so contoh-contoh dia adalah macam kamu tengok ni lah air kotak yang dah biasa berada di pasaran. Okey, air kotak dan juga air botol dan juga air kotak macam Pilfresh, Sunkist, banyaklah lagi kalau saya nak sebut yang berada di pasaran. Ini menggunakan kaedah pempasturan. Okey, so kita tengok kepada teknologi yang seterusnya. Teknologi yang kelima adalah pengetinan. Okey, pengetinan ni serasa saya kamu memang dah biasa banyak sangat tengok kaedah pemprosesan melalui pengetinan. Di mana makanan ini disimpan di dalam tin yang disteril dan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, iaitu melebihi 115 darjah Celsius. Tujuan kita bagi suhu yang terlalu panas ini adalah untuk kita bunuh mikroorganisma dan juga spora. Sebab kita belajar faktor pertumbuhan mikroorganisma adalah suhu yang optimum, iaitu suhu 37 darjah Celsius kan. Jadi kalau kita bagi suhu yang sangat tinggi, ia boleh menyebabkan mikroorganisma tersebut terus terbunuh. Okey? So cara dia yang pertama, kita sterilkan dulu tin. Sebab tin yang kita gunakan tu kita tak confirm kebersihan dia. Jadi kita sterilkan dulu. Selepas kita steril, dia dah bersih, kita masukkan makanan tadi. Selepas kita masukkan makanan, kita keluarkan udara daripada tin tersebut. Maksudnya kita keluarkan udara daripada tin dan makanan tersebut. Kemudian kita pateri tin tersebut, tutup dengan rapat. Dan tin bersama dengan makanan yang telah dipateri itu kita panaskan semula. Selepas kita panaskan, kita sejukkan terus dengan cepat.
Itu adalah kaedah pengetinan. Okey, bagaimana kaedah pengetinan dilakukan. Dan contoh makanan yang menggunakan kaedah pengetinan ini adalah yang kamu biasa belilah. Sardin, ayam brand tu. Adabi pun banyak sekarang buat kurma ayam, rendang ayam, daging lembu, kari ayam, macam-macam. Sup pun ada. Gulai semua dah ada kat dalam tu. Okay? Tapi kalau kamu perasan dia punya tulang pun dah lembut. Sardin tu pun tulang dia dah hancur kan. Mesti ada sebab. Kenapa makanan yang ditinkan ni jadi macam tu. Okay? Selain daripada tu juga creamer sejat, susu sejat. Itu juga produk makanan yang menggunakan kaedah pengetilan. Lepas tu buah-buahan koktail, okay, buah-buahan dalam tin, jagung dalam tin tu, okay, buah lychee lah dan sebagainya, itu juga menggunakan kaedah pengetilan. Okay, settle part teknologi pemprosesan yang kelima. Sekarang kita pergi kepada teknologi seterusnya. Teknologi pemprosesan yang keenam adalah penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan tu kalau kamu dah dengar perkataan tu, kamu dah boleh agak macam mana penyejuk bekuan tu dilakukan. Okey, contoh dalam gambar ni kita tunjukkan makanan segar yang dimasukkan di dalam peti sejuk beku. Okey, peti sejuk beku ataupun kita panggil banyak sekarang ni orang beli deep freezer. Masa mula-mula PKP start hari tu, kan kita nak macam jarang keluar dan nak pastikan bekalan makanan yang banyak dekat rumah. Sampai berebut-rebut waktu tu, kita beli banyak-banyak and then kita letak dalam deep freezer untuk pastikan dia tahan lama. So, kaedah dia, makanan ni disimpan dalam suhu 0 darjah Celsius. Sebab kita tahu peti sejuk beku kita 0 darjah Celsius ataupun rendah daripada tu. Boleh jadi negatif 5. Okay. Dan tujuannya adalah supaya makanannya kita lebih tahan lama lah. Macam kamu beli barang yang segar, kamu letak dalam peti sejuk ataupun peti sejuk, peti yang sejuk lah, peti sejuk awak tu. Kemudian kita letak dekat freezer tu lah. Kita letak daging, ayam, okay, barang-barang yang basah lah. Okay, so daging dan ayam ini disejuk beku pada suhu lebih kurang negatif 18 darjah Celsius sehingga negatif 24 darjah Celsius. Dan pada suhu ini, suhu yang terlalu sejuk ini, menyebabkan mikroorganisma juga pertumbuhan itu boleh jadi kerencat. Okay, sebab dia memang tak boleh hidup dalam keadaan yang terlalu sejuk dan juga terlalu panas. Okey, so contoh dia adalah, okey, macam biasalah daging. Okey, kalau kamu tengok dekat pasar raya, ada daging yang daripada luar negara lah, daging rusa lah, daging macam-macam lah daging. Saya tengok, saya jarang beli saya jarang beli yang makanan dalam tu. Kalau kamu tengok, dia memang ada lah dalam peti sejuk beku dekat pasar raya tu, macam-macam. Okey, kemudian ada ikan, macam aneka ikan kalau di pasar raya yang daripada dah disejuk beku tu, kemudian diletak dekat luar tu pun dia letak ais juga untuk pastikan suhu yang rendah. Okay, mungkin jadi 0 darjah Celsius lah bila ada ais ataupun mungkin kurang lagi. Okey, seterusnya ayam. Okey, ayam yang disejuk beku pun ada juga. Tapi kita ni kalau boleh beli ayam yang segar macam tu lah. Okey. Okey, kaedah yang seterusnya yang ketujuh adalah penyinaran. Okey. Penyinaran ni kalau kamu dapat lihat gambar yang saya tunjukkan adalah gambar buah-buahan dan sayuran. So buah-buahan dan sayuran ni adalah produk makanan yang banyak menggunakan kaedah penyinaran. Okey, selalunya kalau buah-buahan daripada Cameron Highlands, sayuran daripada Genting Cameron ataupun kawasan tanah tinggi ataupun kawasan ladang, okay, dia gunakan penyinaran. Okey, untuk dipasarkan. Bukan yang kita jual secara kecil-kecilan ni, selalunya kita tak guna penyinaran, kita terus dia jual kan. Tapi yang daripada jauh ni selalunya kita buat kaedah penyinaran supaya kita nak pastikan makanan kita tu ataupun produk pengeluaran makanan yang kita dah keluarkan tu daripada hasil tanaman, hasil ternakan tu akan lebih tahan. Okey, so makanan ini didedahkan dengan sinaran mengayan seperti sinar gamma, sinar ultraviolet dan juga sinar X. Dan kebaikannya, tujuan dia adalah untuk kita membunuh mikroorganisma macam Salmonella species dan juga Campylobacter species. Okey, sebab kita belajar sebelum ni kaedah teknik aseptik juga menggunakan sinaran kan, di mana sinaran ni memang kita tujuannya untuk kita bunuh mikroorganisma. Dalam unit yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, dan juga ia juga boleh memperlahankan percambahan biji benih, pertunasan sayuran dan juga pematangan buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan kita tu, kalau kita biar je, kita tak melalui kaedah penyinaran, dia akan cepat matang. Okay? Lama-lama dia akan cepat buruk, cepat busuk. Okay, sama juga macam bawang ke, dia akan mudah bercambah. Okay, ada pokok ataupun buah-buahan produk sayuran ni,
yang mudah bercambah. Jadi kita nak lambatkan kaedah percambahan tu, kita gunakan penyinaran. So contoh dia buah-buahan, sayur-sayuran, and then juga digunakan dalam kata apa ni, cereal. Okey, digunakan kepada cereal, bijirin. Okey, bijirin, aneka bijirin. Okey, yang seterusnya, pembungkusan vacuum. Yang terakhir, teknologi pemprosesan yang ke-8. Okey, yang ke-8 iaitu yang terakhir, iaitu pembungkusan vacuum. Okay, seperti mana kamu dah belajar sebelum ni, vacuum tu adalah keadaan di mana tanpa udara. Okay, tanpa udara. So macam mana dia buat? Udara disingkirkan daripada bekas ataupun plastik yang kita gunakan untuk kita bungkus makanan sebelum bungkusan tersebut ditutup dengan rapat. Okay, macam mana? Okay, so kamu dapat lihat tak gambar contoh yang saya tunjukkan tu? Ada sosis, ada daging, ada ikan, ada sayuran, ada beras, ada kekacang yang memang ditutup. Maksudnya kalau kamu nak camkan, dia punya plastik tu melekat dengan produk makanan dekat dalam tu. Nampak dia macam melekat ketat dekat dalam tu. So, ketiadaan udara ini mencegah pertumbuhan mikroorganisma dalam bungkusan makanan tersebut dan juga ia boleh menghentikan pengoksidaan makanan. Okey. Sebab kita belajar salah satu faktor juga yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma adalah udara. Jadi bila tak ada udara, pertumbuhan mikroorganisma tu akan kata merosot lah. Okey, so contoh dia adalah beras. Okey, contohnya adalah beras, durian. Okey, ada juga yang buat pembungkusan vacuum durian. Okey, dan juga sosis. Sosis ni banyak sosis ataupun produk-produk steamboat yang lain. Okey, kemudian juga kekacang. Okey, kekacang juga menggunakan kaedah pembungkusan vacuum. Okey, banyak lagi sebenarnya. Sekarang ni saya tengok sayuran dan buah-buahan pun ada yang menggunakan kaedah pembungkusan vacuum. Okey, so habislah kamu belajar tentang ke-88 jenis teknologi pemprosesan makanan. Dah jelas, dah faham kan? Okey, kalau dah faham, bagus. Jadi selesailah kita belajar untuk part yang pertama, part 1 bagi unit 2.5 ini, iaitu kita dah belajar tentang ke-88 teknologi dalam pemprosesan makanan. Okey, daripada pengeluaran makanan kita proses dia. Okey, dalam pemprosesan makanan yang kita kata nak jadikan makanan tu lebih enak, makanan tu lebih tahan, makanan tu lebih orang kata apa, boleh disimpan lama untuk dipasarkan tu, mesti ada bahan-bahan tertentu yang dimasukkan di dalam makanan kita yang nak diproses tu. Jadi, kamu kena stay tune untuk part 2 video pembelajaran tentang bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Jadi, kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, kena stay tune dekat video yang kedua. Okey, jadi selesailah kelas kita untuk part yang pertama ini. Apapun saya ucapkan tahniah. Okey, kamu dah berjaya habiskan kelas kali ini dan setia menunggu sampai ke akhir video. Dan kamu boleh tengoklah gambar yang menarik ni, ada sambal tumis sardin lah, kek lah, serim muka lah, puding lah. Okay, saya pun dah jadi lapar. So, kita rehat dulu makan-makan dan kita akan sambung untuk kelas akan datang. Jangan lupa, kalau kamu rasa video saya ni bermanfaat, like, share dan juga subscribe at Cikgu Intan Channel. So, jumpa lagi untuk next class. Bye-bye.